Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan buat Tuan pengurusi acara, bahagia Tuan pengurusi surau Al-Farabi, Barisan Jawatan Kuasa, begitu juga pemimpin tempatan yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah, syukur kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama di dalam salah satu rangka program Semarak Cinta Rasul, Semarak Cinta Rasul, yang mana tuan-tuan dan sekalian, kita pada bulan ini kita menyemarakkan perasaan kasih dan sayang kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad Maulidur Rasul, satu-satunya manusia yang kita celebrate birthday dia walaupun dia dah ada. Orang lain kalau kita buat macam tu tak seman. Itulah kan, seman ni macam mana nak cakap? Seman lah kan, macam tu kan. Tak tahu lah orang Putrajaya hanya bahasa Poning lah kan, orang Poning, macam tu lah. Jadi kita sebenarnya bertuah tuan-tuan, sebab kita kalau ditanya kita ni, kita dengarkan ayat kadang-kadang imam baca dalam surah Ar-Rahman tu, Rabbi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kan? Nikmat Tuhan kamu yang mana kamu nak dustakan. Dalam banyak-banyak makhluk tuan-tuan, Allah tak ada dua jenis makhluk lah. Dua jenis makhluk, iaitu makhluk hidup dengan makhluk mati. Makhluk mati contoh rostrumnya, mikrofonnya, botol ni makhluk mati ni. Kalau tak on ni pun tak function, macam tu lah. Dan kita tak dijadikan makhluk mati, lahir-lahir jadi meja, macam tu kan. Tapi Allah Ta'ala pilih kita jadi makhluk hidup. Syukur dan satu hal, dalam makhluk hidup tu pula ada tiga jenis. Satu, tumbuh-tumbuhan. Mujur tak lahir jadi robong, rebung. Kau tak faham, robong tak faham kan. Kalau jadi robong dah tentu jadi lauk lepas syamah kan. Tak jadi binatang, tak jadi tumbuh-tumbuhan, tak jadi juga binatang. Bayang lahir-lahir kat perut kangaroo tu, loncek kau jual kan. Ataupun jadi, kita tengok binatang-binatang dalam National Geographic Explorer kan, kita fikir saya ingat arwah abah ini punya kelakar lah kan. Pernah kita naik motosikal daripada Soman nak balik kampung kat Batu Kikik, break emergency sikit lagi nak langgar lembu tu. Abah, binatang betul lembu ni, abah cakap. Saya pun cakap memanglah binatang bah, ya betul lah abah cakap. Itu kira ayat penyata abah cakap kan. Tak, Allah Ta'ala tak pilih kita kalau jadi lembu, jadi kobau, jadi kambing kan, poning. Tapi Allah pilih kita jadi manusia, kita kena syukur. Dalam banyak-banyak manusia pula, kita kena bersyukur sebab Allah Ta'ala tak pilih kita ni jadi orang bukan Islam. Allah pilih kita jadi Islam. Malahan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang baru masuk Islam menangis menghargai nikmat Islam yang dia dapat. Kita yang daripada kecil dapat Islam ni macam tak ada apa-apa, ya kan, itulah kan. Dah lama macam itulah kan. Ai dari kecil Islam macam itulah kan. Dan kemudian di kalangan pula umat Islam, kita dilahirkan Islam, dah lah Islam. Umat Muhammad tak lagi. Allahu Akbar. Bertuah. Dah lah Islam, umat Muhammad kat Malaysia pula dulu kan. Setiap tompek mana toboh heboh kalau surau tak pasang ikon. Nampak ya main? Ini nama surau kacau tau. Nampak tak?
Kacau keliling. Boleh nampak lah pada luar, ramai tak ramai, dia nampak. Alhamdulillah. Ini satu pencapaian. South sampai belakang nampak. Kan? Nak makna kata nak beritahu Allah Ta'ala pilih kita. Sebab ada setengah orang nak dapat semayang macam ni pun tak dapat. Nak duduk dengan ceramah macam ni pun tak dapat. Tak dapat. Ada setengah negara tu orang Islam nak azan pun tak boleh pakai speaker. Tak boleh. Bantal nak naik kat corong kat menara hotel tu. Kalau keluar nak takak nak manggil orang semayang. Kita hari ni nak nikmat Allah Ta'ala bagi. Itu sebab nikmat yang kita kena syukuri. Dan bila kita tengok Nabi ni, akhlaknya Nabi ni memang hebat daripada kecil lagi dipelihara akhlak. Sebab kalau kita tengok Nabi ni anak yatim, dia tak sama macam orang lain. Kalau kita tengok budak-budak kan, kalau budak ni goram ni, yalah dia tu macam tu lah perangai, dia mak ayah dah tak ada. Nampak ayat? Dia mak ayah dah tak ada. Kita kaitkan perangai dia tu dengan mak ayah dah tak ada. Tapi Nabi mak ayah tak ada, tapi perangai elok apa pasal? Sebab Nabi ni dijaga. Nabi ni dijaga. Seorang-seorang jaga. Kan? Ayah meninggal, mak meninggal, pak saudara jaga sampai pada hari dewasa, pak saudara pula meninggal. Isteri jaga, isteri meninggal. Tak nak bagi tahu kita dijaga. Jadi jangan bagi alasan mak ayah tak ada. Tu sebab kalau jumpa anak yatim, jangan kita sabut kat dia. Sabarlah dik. Acik faham susah jadi anak yatim ni. Apa kau jo cakap macam tu? Bagi semangat ke benda tu. Dik, kau ni bertuah dik. Tak apa anjap tak tu. Kenapa lah cik? Sebab Allah Ta'ala pilih kau dik macam Nabi. Macam Nabi. Kenapa lah? Sebab Nabi anak yatim, kau pun anak yatim. Tapi kalau Nabi boleh berjaya, adik pun boleh berjaya. Macam tu lah cakap kan dia. Nampak tak? Macam tu ayat kita kena bagi kat dia. Tapi anak yatim ni yang bawah 15 tahun lah. Kalau yang anak yatim 40 tahun tu salah cakap kan. Atau bangku berbandor kan. Ini cerita betul kan. Dan kalau kita tengok dalam membentuk keluarga sunnah ni, kita tengok Nabi ni sendiri, perangai Nabi. Bondo yang paling basic sekali adalah akhlak Nabi, perangai. Tuan-tuan orang perempuan tengok drama Aku Tujuh kan, saya tak dapat dengan ngangguk dah. Saya tak tengok, saya awal dah sampai ke surau dah. Macam tu ayat kan, macam tu lah. Tak kisahlah. Maknanya kalau tengok drama lah, tak kisahlah drama dulu-dulu pun kita tengok kan, Mulur Syamno jadi hero. Tak lama tu dia jadi abahan dah. Dulu Jalaluddin Hasan jadi hero, lepas itu dah jadi ayah, dah jadi atuk. Sekarang ni hero tukar lah. Tiba-tiba sekarang siapa nama? Remy Ishaq, Samsul Lebat. Samsul Lebat termasuk pula, tak salah kan. Apa Remy Ishaq, lepas tu tak siapalah pelakon-pelakon sekarang kan. Makna nak bagi tahu hero bertukar-tukar. Betul tak? Tapi tuan-tuan, yang bertukar penceramah, tapi hero sama. Nampak? Watak utama bab akhlak baik, buat perangai baik, bercakap elok, serba-serbi elok. Itulah salah satu, the one and only Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ceramah baiklah. Semarak cinta Rasul dah tentu cerita pasal Nabi. Cerita pasal Ramadan, cerita Nabi juga. Kan? Kita cerita pasal raya pun Nabi juga. Cerita pasal korban pun cerita pasal Nabi juga. Makna kata kehebatan Nabi kita ni melangkaui zaman. Kan? Tak adalah cakaplah macam mana pun. Nabi kita hebat. Michael H. Hart meletakkan Nabi kita adalah tokoh yang berpengaruh. 100 pemimpin paling berpengaruh seluruh dunia. Daripada dulu sampai sekarang dia letak Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tuan-tuan dan puan kena hati-hati. Kita tak boleh approve senarai itu bukan sebab dia nombor 1 tu Nabi okey. Tapi nombor 2 tu sampai nombor 1 itu bukan semua tu layak susun dengan Nabi. Aduh, pula macam-macam. Ronald Reagan pun susun di situ. Kan George Bush pun masuk dalam tu, macam mana? Pening tu. Mahatma Gandhi pun cakap, kalaulah Muhammad tu masih ada, tentu kekacauan kacau bilau dalam dunia ni tak ada hari ni. Orang semua akan rujuk Nabi. Itulah. Sebenarnya Nabi masih boleh dulu, walaupun Nabi dah tak ada. Itu cerita. Ingat tak khutbah terakhir Nabi?
khutbah terakhir Nabi, tuan-tuan dan puan-puan, kena belilah, cari ataupun print, tuan-tuan frame kan, kemudian gantung kat rumah. Sebab apa? Dalam tu mengandungi SOP kehidupan, standard of procedure kehidupan kita. Print balik. Semua yang kita tengok tu kita buat kan, kita buat macam checklist. Seperti mana kamu tidak suka kamu disakiti, usahlah kamu menyakiti orang lain. Nabi pesan. Tu dia buat tak? Cuba cek balik. Aku ada tak sakitkan hati orang? Tengok balik. Seperti mana kamu punya hak kata apa isteri kamu, semua adalah susun. Begitu seperti mana kamu menganggap kota ini sebulan bulan ini sebagai bulanan kota yang suci, tempat yang suci, maka begitu juga kamu perlu menganggap harta dan amanah umat Islam yang lain, harta dan amanah umat Islam yang lain itu sebagai amanah yang suci. Nampak? Apa lagi? Segala urusan berkaitan dengan riba mestilah adalah dihentikan mulai sekarang. Masa tu maknanya sampai sekarang tak boleh buat. Tak usah petikaikan. Memanglah sistem perbankan Islam itu tak ada interest, tapi charge perkhidmatan dia tinggi. Lagi baik pakai sistem biasa. Ada orang cakap macam tu, suruh dia ngucap balik semula. Dia nak mengatakan yang sistem lain lebih baik. Masalahnya sahabat-sahabat kita yang bukan Islam pun pakai sistem perbankan Islam. Dia lah lagi percaya produk perbankan Islam. Iya tuan-tuan. Tuan-tuan pergi ke bank Islam tu, cuba cek berapa ramai orang yang bukan Islam, sahabat-sahabat kita yang buka akaun kat situ. Sebab dia tahu sistem tu tak ada mengandungi apa, tak ada benda-benda yang membalit-balit, tak ada gharar, tak ada syubhah, tak ada. Tuan-tuan, tu dia. Jadi kalau kita tengok Nabi kita itulah dia, tuan-tuan. Dan dari segi akhlak, Nabi adalah akhlak yang terbaik, terhebat. Ketika umur 10-11 tahun, Nabi nampak seorang makcik berbangsa Yahudi angkit barang keluar tang pasar. Nabi kata, "Go, makcik, boleh saya tolong?" "Oh, baiknya anak ni," kata makcik tu. "Siapa nama anak?" "Anak ni daripada mana?" Dia tak tanya nama lagi. "Anak daripada mana?" "Saya pada Mekah, makcik." "Pada Mekah? Jaga-jaga tau." "Kenapa pula?" "Dekat Mekah tu seorang budak nama Muhammad, jahat budak tu." Nampak? Kalau kita lah tengah barang-barang tu lepih dah. Dan tolong untung banyak sekadar untuk ni, macam itulah kalau kita. Tapi Nabi masa tu, Nabi senyum, Nabi angkat sampai rumah makcik tu, dia letak barang tu. Kemudian makcik tu tanya, makcik tu bagi upah. "Nak ambil upah ni?" "Tak apa makcik, saya ikhlas." "Baiknya anak ni, siapa nama anak ni?" Boleh tanya. "Saya lah Muhammad," yang makcik sabut tadi. Langsung diam. Akhirnya dengan akhlak, tengok Nabi buat baik ni, akhirnya satu Makkah mengiktiraf Nabi ni sebagai akhlaknya yang terbaik. Jadi bila Nabi dah diiktiraf sebagai akhlak yang terbaik, disebut pula dalam Quran. Dalam Quran dah disebut pula. Apa dalam Quran sebut? Tu cerita tu. Samsul Demat ni memang dia cakap tahu lah kan. Dia ni banyak kata adat banyak kiasan. Ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek, panjang digontangkan. Memang takkan faham kalau tak dironungkan. Dia tak ada doreh main kupik kulit, main ambil isi je. Kau dah perlahan let tu. Kan? Tadi dia dah beritahu tadi berhenti sebelum ke 10. Macam itulah khabar. Ya tak tahulah kan. Tak ada lah. Kan ikut pukul larat lah ya. Bukan selalu datang sini kan. Kan tengah cuaca masuk dah PKP balik tu, takut tu je. Aku naik poning lah hari tu, piau mata tu, piau macam contoh lah mata dia menghadap lampu hari-hari kan, poning tu kan. Ada lah orang KBN sumbangkan lampu live kat saya macam ni lah. Apa lampu lampu kad badminton tu yang contoh tu ompek balampu balang-balang mata kan tu. Nak maksud dia nak cakap contoh. Nabi pernah nampak seorang Arab Badui. Arab Badui ni cakap apa? "Sungguhnya aku seorang mukmin, aku seorang beriman," dia kata. Nabi tahu, alangkah baiknya kalau kamu menyebut yang kamu seorang Muslim. "Kenapa ya Rasulullah?" "Kerana Muslim boleh selesai dengan pengakuan, tapi mukmin tak selesai dengan pengakuan, mesti dengan perbuatan." Maknanya mesti dengan tindakan kita, tindak tanduk kita, baru boleh cakap orang tu beriman ke tidak. Contoh, tuan-tuan berani tak pergi kat simpang tak? Ambil healer tu, mikrofon kau cakap, "Assalamualaikum, saya seorang Islam." Berani tak? Kan? Berani, semua berani.
Cuba ambil poin tu. Assalamualaikum, saya paling beriman dekat ni, kat section, dekat prisin ni. Ini tak berani tu kan. Tak berani tu tuan. Tapi iman tu apa? Iman ni bukannya anutan semata, tapi iman ni adalah keyakinan, percaya. Sebab kita percaya. Ya? Jadi bila percaya tu barulah masuk pada apa yang Nabi sebut dalam khutbah terakhir Nabi tu. Ya. Ayat dalam Quran tu, Nabi sebut apa? Nabi sebut, setelah ketiadaanku nanti, Nabi kata, aku tinggalkan kalian dengan dua perkara. Barang siapa yang berpegang kepada kedua-duanya, nescaya dia tidak akan dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Oh, cakap Putrajaya aku ini. Takkan tersesat selama-lamanya. Makna Nabi dah bagi clue. Nabi tinggalkan apa untuk kita? Tidak akan tersesat selama-lamanya. Jadi termasuklah dalam Quran tu Allah Ta'ala sebut. Tu sebab kita kata, ada seorang artis tanya kat Abang Samsul kau, kalau betul pakai tudung tu wajib, kenapa tak masuk dalam rukun Islam? Soalan ni. Dia tanya, kalau betul pakai tudung tu wajib lah, untuk aurat tu wajib, kenapa tak masuk dalam rukun Islam? Abang Samsul kau dia tanya soalan tu, dia tak pek jawab dia tanya, macam mana bang? Dia panggil saya abang, saya pun panggil dia abang. Dua-dua abang lah, entah lah. Saya kata, macam ni lah bang lah. Tapi saya main rapat dengan dia lah. Bang, abang tanya dengan dia, banyak lagi benda wajib dalam Islam ni pun tak masuk dalam rukun Islam. Buat baik dengan mak ayah, wajib tak? Wajib pun tak masuk dalam rukun Islam. Amar ma'ruf nahi mungkar, wajib tak? Wajib pun tak masuk dalam rukun Islam. Banyak lagi tuan. Tapi janganlah lupa baca dekat rukun iman sekali. Rukun iman cakap apa? Percaya kepada Allah, percaya. Percaya kepada Rasul, percaya. Percaya kepada kitab, percaya. Percaya kepada malaikat, daripada kitab qada dan qadar hari kiamat, percaya. Semua percaya. Kalau percaya, tengok apa Allah Ta'ala suruh, apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi suruh jangan buat, ikut je lah. Apa yang nak paning-paning pula kau petikai dan rukun iman tu, kau percaya tak? Buatlah. Tu cerita. Jadi termasuklah juga dalam Quran ada sebut. Tu baru sampai pada maksud yang saya nak sampaikan tu. Dan surah Al-Ahzab ayat 21 Allah Ta'ala beritahu apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya pada diri Rasulullah tu ada uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Ayat tu cukuplah. Contoh ikutan terbaik. Dia tak sebut bajet-bajet baik, tak. Dia tak sebut antara yang terbaik, so sukatilah nak pilih itu ke tak. Tak. Contoh ikutan terbaik, tu saja. Bulat dah ayat tu, tak ada kabur apa pun. Contoh ikutan terbaik, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, wa zakarallaha katsiran, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Jadi tak payah banyak cerita, tu tajuk ni dipilih, baru sampai tajuk bayangan lama untuk ceramah malam ni kan, membentuk keluarga sunnah kan? Kita mana keluarga sunnah kan. Jadi dalam membentuk keluarga ni ibarat sebenarnya seolah-olah kita nak membentuk sebuah negara, boleh tak? Bermula dengan seorang, tapi beza kalau negara dia kena ada rakyat dulu, barulah dia ada pemimpin di kalangan mereka. Tapi kita pula mewujudkan rakyat kita dengan cara perkahwinan. Tu beza orang Islam dengan orang lain. Orang yang bukan Islam. Tu tengok pemain bola artis tu. Dia tak kahwin, pergi duduk serumah. Anak dah 3 tapi belum fikir nak kahwin lagi. Bayang tu, takkan pening tu. Kita lain, kita mensucikan hubungan tu dengan perkahwinan. Dah kahwin, kita adalah apa, daripada seorang dah jadi berdua. Balun pemimpin yang keluar TV tu, tak kisahlah siapa pada dulu sampai sekarang kan, ni tak betul, ni entah apa benda bangang lah, itulah inilah. Sebenarnya satu tangguh tu sampailah jumpa menghadap Allah. Macam mana Allah Ta'ala beritahu? Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, dongakkanlah kepalamu. Allahu Akbar. Makna Nabi dah menghadap dah one by one dengan Allah Ta'ala ni.
dah menghadap Allah Ta'ala pun dia masih menunduk hormat. Bayang tuan-tuan, cuba kalau kita dapat peluang jumpa, perhati betul-betul lah kan. Tak, begitulah adab Nabi kita. Wahai Muhammad, dongakkanlah kepalamu dan bermohonlah. Antara yang disebut pertama, wahai Muhammad, aku angkat kau sebagai kekasihku. Macam declare tu, declare kau kekasih aku kan. Masa Allah Ta'ala mula cakap dongakkan kepalamu dan bermohon, apa Nabi sebut? Nabi sebut kelebihan Nabi-Nabi lain, apa yang Allah dah bagi. Nabi Daud kau bagi kekuatan boleh lembutkan bosi, kau bagi Nabi Ibrahim jadi, kau bagi Nabi Sulaiman kerajaan yang besar, kau bagi semua sebut Nabi. Sudah Nabi tak sebut untuk diri dia, seolah-olah apa sebenarnya Allah Maha mengetahui. Nabi ni sebenarnya dah memuji Allah sebab Allah dah bagi macam-macam kelebihan kat Nabi lain. Untuk aku ni seoranglah kat kau secara tersirat macam kita lah tiba-tiba menteri wilayah lah panggil jatuh kuasa surah Al-Farabi datang, tiba-tiba kena panggil pengerusi setiausaha benahari dengan seorang AJK, 4 orang agak-agak apa kita buat hari ni sebelum poya esok. Dah siap senarai bono nak minta, betul tak? 3 muka surat senarai tu tak dapat semua. Kita tibai lah mana satu yang dapat tu kan. Tengok berapa nasib lah lulus berapa, nampak tak? Itu kita. Tapi Nabi saurah ke Allah Ta'ala, dia tahu Allah Ta'ala apa yang Allah Ta'ala bagi yang terbaik. Aku angkat kau sebagai kekasihku. Apa lagi? Aku jadikan umatmu sebagai sebaik-baik umat. Allahu Akbar tuan-tuan. Topuk dahi kita dengar. Ya, aku terbaik tuan-tuan. Bocokak tak habis-habis. Apa baik kan? Semayang pun kan sedih kan. Alhamdulillah malam ni kira ramai lah ni kan. Cuma yang tak datang lagi ramai lah. Kan? Tak maksud itulah kata kita yang terbaik lah kan. Katakan. Apa Nabi sebut pasal semayang jemaah, apa Nabi kata? Kan Nabi kata kalau ikutkan nanti aku lah. Apa Nabi nak buat? Ikut nanti aku nak bakar rumah orang tak pergi semayang jemaah. Cuma Nabi tak buat, Nabi cakap je. Mana Nabi bagi penekanan suruh salat jemaah. Kalau Nabi bakar rumah orang ni jadi sunnah kan? Tak ada lah kerja lain pergi bakar rumah orang, habislah satu perisin ni terbakar, apa hal lain pula kan? Ke satu bah dibakar kan? Dah imam nak lembek sampai rumah dia pula kena bakar. Imam mipuk bakar rumah orang, rumah dia pun kena bakar. Tak? Maksud Nabi ni memberi penekanan suruh datang semayang jemaah. Okey. Kemudian apa lagi? Aku jadikan umatmu sebagai sebaik-baik umat. Aku berikan keistimewaan pada umatmu pada hari akhirat besok. Maknanya umat Islam yang ni, umat akhir zaman ni akan, umat Muhammad ni akan dihisap dulu sebelum umat lain. Boy, special betul. Apa lagi? Aku berikan panji liwa'ul ham kepadamu. Panji liwa'ul ham. Panji liwa'ul ham yang mana para anbiya dan mursalin, nabi-nabi dan rasul-rasul semua bernaung bawah panji yang sama. Nabi ketua. Hebat betul. Masa itulah tuan-tuan, para nabi dan para rasul yang lain semua mengayu-ayu ke Allah Ta'ala tanpa merendahkan martabat nabi dan rasul yang lain. Ya Allah, jadikanlah kami ni umat Muhammad. Tak dapat. Kita tak minta buka mata ni umat Muhammad kan? Dan aku fardukan kepada umatmu salat 50 waktu. Macam 50 waktu ada beran 50 waktu Nabi turun jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa kata, macam berapa waktu kau sembahyang? Yang wajib kat kau 50. Kau naik balik. Tak terbuat umat kau 50 waktu tu banyak tu. Tak yo pula sayang ke umat naik balik tangga tu. Jumpa Allah, ya Allah tak diskaun. Turun, kurang dah? Berapa? 45. Banyak dia tu, baik kau naik. 9 kali turun naik turun kurang 5, naik turun kurang 5, akhirnya dah tinggal 5. Kau tahu tak 5 ni pun tak terbuat dah. Dah cukup dah tu. Tak ada muka dah aku nak minta dengan Allah Ta'ala ni, malu mana dah. Cukuplah 5 waktu. Nabi Musa kata 5 ni pun borek untuk umat kau. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan dan muslim, ramai penceramah mungkin tak share lah, mungkin ada yang share ada yang tak lah. Sebenarnya salah satu, ada pandangan menyatakan salah satu sebab Nabi Musa suruh naik lagi tu,
Sebab dia seronok tengok pancaran nur kat wajah Nabi Muhammad setiap kali naik turun. Sebab Nabi Musa dapat berbual dengan Allah. Itu hebat dia. Itu pun ada yang cakap tu, Nabi patut kena naik sekali lagi tu. Itu akal kau tak nak semayang tu. Oh sah betul, dia petikai pula Nabi tak naik sekali lagi. Marah kau tu. Kan? Tapi itu dia. Jadi Nabi ni, Nabi kita ni ada orang kata kedudukan yang istimewa. Kita sepatutnya rasa syukur tu sebab ni dalam membentuk keluarga sunnah ni. Jumpa Nabi Adam kata tak payah tolong, nafsi sendiri. Jumpa Nabi Ibrahim kata tak payah tolong. Jumpa Nabi Musa, kau pergi Muhammad dia boleh tolong kau ni. Sampai masalahnya jarak antara satu Nabi nak jumpa Nabi yang lain tu jarak masa dia 1000 tahun perjalanan. Bayangkan tu. Bila jumpa dengan Nabi gitu, tu dia. Ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah. Kalau Rasulullah jawab, ummati, come here. Oh, cakap putih. Umatku kemari kau, bertuah gitu, tuan-tuan. Tapi kalau kita, ya Rasulullah bantu aku, Rasulullah, kau siapa? Habis tuan-tuan, habis. Kalau macam time tu Nabi tak kena gitu, habis. Nak kena Nabi, tu dia. Ada dua cara. Kena buktikan kecintaan kita pada Nabi bila? Sekarang. Now. Al-an. Sekarang. Kan? Maknanya kena buktikan waktu kita masih hidup kat dunia ni. Bukan dah mati baru buktikan kita sayang kat Nabi. Nabi dah sayang kat kita, macam mana lah cinta tak berbalas? Macam tu lah kira. Kan? Kalau kita nak, Nabi kata tidak beriman salah seorang antara kamu selagi mana kamu tidak mengasihi aku melebihi daripada kamu mengasihi ibu, ayah, anak dan manusia selainnya. Makna kena sayang Nabi lebih. Kita kahwin, sayang bini kita sebab apa? Sebab Allah dan Rasul. Baru betul. Ni kan pun nak nikah, tak tahan mana dah mama parah betul. Asal kau nak nikah, mak bising. Sebab mak bising nikah. Nama nikah, umur dah banyak. Kenapa kau nak nikah? Cukup duit dah. La ilaha illallah. Susah nak jumpa orang lelaki ni kalau Imam tanya, kenapa kau nak kahwin? Kerana Allah, Mam. Allah. Sebab kebiasaan yang jawab kahwin kerana Allah ni lelaki yang dah kahwin. Tu masalah tu masalah tu dah yang faham lah kan. Faham lah kan. Sampai nanti abang buat saya macam ni, abang nak nikah kenapa bang? Kerana Allah, dia jawab kan. Tapi kau beranilah kan. Dia bukan tuan-tuannya yang bercakap ni pun tak berapa berani lah tuan-tuan. Kan, cakap boleh lah kan. Dan begitu juga kalau kita tengok tanda sayang Nabi, pertama kita kena selalu sebut nama Nabi. Sebab Nabi sebut faman ahabba syai'an aktsara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Itu tanda sayang Nabi lah. So nak sebut macam mana? Bila serangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau nama kita Muhammad, bini panggil tang dapur, Bang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan. Tuan-tuan jangan buat macam tu pukul rata pula. Saya ni lurus Ustaz, kan tak. Maknanya untuk Nabi saja. Sebab Nabi sebut al-bakhil. Al-bakhil apa? Al-bakhil apa maksudnya? Al-bakhil. Bakhil apa maksud? Apa dia? Bakhil apa maksud? Bakhil lah. Al-bakhil apa maksud bakhil? Koma lah dah. Tadi lok golak orang tanya al-bakhil apa maksud bakhil? Bakhil apa? Kodakut. Pandailah bahasa Arab tu, okeylah tu. Walaupun sekotul, inilah kan. Jadi orang yang paling kodakut adalah bila sebut nama aku dia tak selawat, nampak? Nabi kata. Dan Nabi sebut inna aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak selawat kepada aku. Selawat berapa banyak? Ajak keluarga kita selawat. Sebab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pakai mas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tengok orang perempuan, paling tidak dia orang selawat bila time terperanjat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masa bila balik dapat diskotul.
Jadilah kan, jadilah. Apa ni umuman kan, kacik bawah pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terperanyat ke kuali. Inilah mana kata amalkan, lazimkan. Dan begitu juga yang kedua, kalau kita sayangkan seseorang, kita akan amalkan apa yang Nabi suka, tinggalkan apa yang Nabi larang. Nak azan dulu tak? Azan dulu kau jalannya. Kau jalan saya balik kan. Aduh, ustaz ni saja. Okey. Kalau kita tengok dari segi kita ni, sunnah Nabi ni makna buat apa yang Nabi ramah, buat apa yang Nabi suka, tinggal apa yang Nabi larang. Jadi daripada sabasa-basa sampailah sekocik-kocik amal. Antaranya kalau kita tengok, pertama, apa yang boleh kita buat? Jagalah solat di awal waktu. Ini juga sunnah Nabi. Mana azan ni dah ready dah kat surau. Bila qamat qad qamati salat, qad qamati salat, qad qamati salat tu masa tu dah berdiri kat saf dah. Bukan baru bangun. Baiklah. Macam tu kaedah dia, maknanya awal. Tapi kalau dah sampai ke surau tu okey dah tu. Tak ada lambik dah, tak ada dia baring lu kat belakang tunggu imam baca kan. Tak ada. Jadi makna datang surau awal, datang ke rumah Allah awal. Jaga solat di awal waktu, pasti keluarga kita juga akan bahagia. Kualiti solat pasti berbeza antara individu yang sekadar bersolat dengan individu yang sentiasa memastikan solatnya di awal waktu. Kualiti ni ibarat jauh langit dengan bumi. Kan? Usaha untuk solat awal waktu, tinggalkan urusan dunia bila azan sudah berkumandang. Azan dah cukup, tak fikir surau dah. Ingat tak 7 golongan yang mendapat naungan Allah akhirat besok, yang tak ada naungan selain daripada Allah ketika akhirat besok? 7 golongan. Apa dia? Yang pertama, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ni termasuklah suami. Ya. Kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah pada Allah. Ketiga, orang yang hatinya terpaut pada rumah Allah, terpaut pada masjid. Macam kat sini terpaut hati kat surau. Dan orang yang macam ni, dia balik kampung ke mana, dia tetap kalau pergi makan kawan kan, dia tanya surau dah kek tak sini. Dia tetap dah cik surau. Dia tak nak semayang kat rumah orang, tak nak. Surau dah kek tak sini. Dah kek tak. Kemudian yang keempat, orang yang berkasih sayang, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kelima, orang yang diazyak oleh seorang perempuan yang cantik dan kaya berzina, tapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Perempuan cantik dan kaya, bukan makna perempuan buruk dan miskin boleh. Kau mah musing cakap-cakap orang ni. Kan? Dia tak apalah, buka tak boleh belah kan. Jangan macam tu. Kan? Kalau kaya dan cantik pun ditolak, makna buruk dan miskin lagilah tak selera. Macam tu lah kira. Yang keenam, orang yang bersedekah, tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu, maknanya menyembunyikan sumbangan dia. Tapi boleh nak bagi orang tahu, boleh, ada orang sebut kalau itu baik bagi kamu kalau nak bagi manfaat supaya jadi contoh ikutan yang lain, bukan sebab riak menunjuk-nunjuk. Contohnya masuk dalam surau, nampak tabung, mana tabung? Depan kan, nampak dia masuk tu, dia jadi orang pertama masuk, bukan dengan tak dah mati. Allah, aku nak jadi pertama masuk, mudah-mudahan kalau orang lain nampak, orang lain pun nak sumbang. Pak kita masuk, orang lain masuk, kita pun dapat pahala. Pak, sebab kita memulakan. Tu sebab saya macam duduk makan kat kedai, jangan seorang aja start selfie dengan saya, habis tu kedai tu datang sampai tu. Jadi kau duduk dan diam. Warning, aku nak makan tak habis ayam aku tengah hari tadi. Kan? Contoh dia seorang mula, yang lain nak ikut lah. Macam tu lah. Tangan kanan bagi, tangan kiri. Itu paling baik lah, paling power sekali. Tangan kanan bagi maknanya dia menyembunyikan, merahsiakan sedekah. Kita ni terbalik pula. Edarkan senarai. Kalau bagi sumbangan tu 100, 500, tulis nama siap IC dengan nombor rumah dia. Kalau RM1 baru hamba Allah, tu tak teraya tu. Aduh, kacau tu kan terbalik tu. Patut lagi banyak lagi rahsia. Ya, tapi tak apalah. Mungkin niat dia nak bagi contoh ke orang, tak apalah. Dan yang terakhir sekali, yang ketujuhnya, orang yang duduk bersendirian, contohnya bangun qiyam al-lail malam-malam, duduk bersendirian,
tapi menangis kerana mengenang dosanya kepada Allah. Ini dapat naungan pada Allah. Tapi yang kita nak cerita tadi orang yang hati terpaut pada surau tadi. Kan maknanya dia jaga sembahyang. Kemudian yang kedua, mewujudkan taklim di rumah. Maksud dia wujudkan kuliah kat rumah dia tu. Simple je, kongsian. Hari ni ayah nak kongsi sikit lah pasal Maulidur Rasul. For steady abah. Maulud abah. Baru-baru ni abah ada dengar lah. Ustaz tu ceramah. Share. Jadi kita ni nak wujudkan suasana keluarga sunnah ni. Jadi abang tak nak lagi dah rumah kita ni, ayah tak nak lagi rumah kita ni sunyi tanpa bacaan ayat suci Al-Quran. Wah, baru dah betul. Tahu tak? Kalau kita mengaji ni, wah, dari situ. Setiap satu huruf tu pahala. Bukannya alif lam mim tu satu huruf, tapi alif tu satu huruf, lam tu satu huruf, mim tu satu huruf. Anak cakap, dah lama tahu dah tu bah, tu rumah anak pula. Anak jangan anak. Tak apalah kan. Tapi makna kata suasana tu kan, wujudkan taklim. Tak payah lama-lama 15 minit ke 20 minit ke setengah jam kira cukup lah tu lepas semayang kan. Share. Sebab masa tu lah sebenarnya tuan-tuan nak tahu rahsia dia. Itulah kalau contoh lepas maghrib kita duduk sekejap dengan family kita cakap, itulah waktu yang paling masuk dalam jiwa hati anak-anak kita kalau kita menasihatkan. Lepas makan konyang bagi nasihatan tu kan, seorang nak terberak, seorang nak iya tuan-tuan kan. Mungkin kita boleh kongsi kisah para nabi, hadis, tafsir Quran. Jadikan rumah kita ni sebagai taman syurga. Macam tuan-tuan datang kan, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, Nabi kata, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin tuan-tuan. Tuan-tuan daripada atas, daripada sana, daripada ada yang daripada yang bukan orang Putrajaya, tak perisin rumah saya ni kan. Tiba-tiba tuan-tuan kat Seremban ada satu taman, dia pun pakai perisin. Ni lah nak muntah aku tengok rumah dia lah secoet perisin kan, masing-masing tak nak kalah nyampah dan tu. Mari ni buat that section, dah bangi pun ada section kan. Nabi tak apa, kau kampung-kampung lah banyak cerita kan. Tapi betul lah kan, perkongsian kan, perkongsian bono-bono baik, hadis, tafsir Quran, taman-taman syurga. Saya tengok lagi saya dengan Ustaz Don masa tu macam market tawau. Lepas tu saya nampak ada seorang brother ni, dia bahagian teknikal, dia naik atas pentah betul-betul baju dia majlis ilmu kan, majlis ilmu dekat belakang tu pergi syurga balik hari dia. Saya kata, Ustaz Don bagus dah dengan Ustaz Don ya. Betul lah tu, kreatif ni, betul lah tu, pergi syurga balik hari. Tuan-tuan datang syurga, kau jangan balik. Tuan-tuan tak nampak ya, ni malaikat ni tengah mengembangkan sayap ni menaungi kita ni time majlis ilmu ni. Cuma tak nampak, kau nampak semua sama sajuk meninggal pun ada iya tuan-tuan. Tapi semua catat pahala. Ya, catat pahala tuan-tuan majlis ilmu ni, walaupun tuan-tuan tidur dengan gaya bebas, tak ada hal. Tetap ada pahala tidur lah kan. Iya tuan-tuan. Kemudian wujudkan waktu khusus buat keluarga untuk salat jemaah, makan bersama, berbual dengan ahli keluarga. Ada waktu khusus. Sebab Nabi macam tu. Jangan ingat Nabi sibuk. Nabi ada sahabat yang kata, aku nak berpuasa ya Rasulullah, aku tak nak buka-buka. Yang seorang, aku nak bermunajat, aku nak semayang ni satu hari, aku tak nak tidur. Nabi kata jangan. Nabi kata, aku pun ada masa untuk diri aku juga ada masa untuk keluarga aku, dan aku juga berbuka. Nabi kata, aku juga berkahwin, aku berkeluarga. Nabi kata, makna kata tak adalah tahu mana. Maknanya Nabi ni mengajar kita tentang pengurusan masa. Bila waktu khusus solat berjemaah, waktu makan bersama dengan berbual, dia ada satu larangan dia tuan-tuan. Larangan tu tak disebut dalam kitab, tapi disebutkan dalam logik akal, iaitu larangan ada handphone. Tu salah. Tuan-tuan kalau makan macam ni tak ada nilai tuan-tuan. Ya, sibuk mana-mana kan. Kemudian
Yang keempat, sebut nama anak dan pasangan dalam doa. Allahu Akbar, tuan-tuan. Buat, tuan-tuan. Sebut nama anak dan pasangan dalam doa. Ya Allah, berikanlah isteriku ini, ya Allah. Dia ni dogil, ya Allah. Allah, dogil lupa. Yang bini kat belakang, dia pun sama je kan. Orang asal menyahut pula dia kan. Tak doa sebut nama pasangan. Tapi jangan salah sebut, tuan-tuan. Orang perempuan perasan. Kan? Lepas tu anak kita, ya Allah, berikanlah anak aku ni kejayaan dalam peperiksaan, ya Allah. Anak aku ini, ya Allah. Anakku Danish ni, ya Allah. Sebut nama dia. Bila sebut nama kan, anak aku bakal menduduki SPM tahun ni, ya Allah. Dia ni harapan keluarga, ya Allah. Ui, anak dah kan? Ya Allah, aku harapan keluarga. Dia pandang kan? Macam kan? Berikanlah dia 12A, ya Allah. Dah pucat muka lu. Apa kena lu? Subjek ambil 10 ya. Macam mana lah nak boleh ni kan? Kemudian banyakkan berzikir. Banyakkan zikir, tuan. Zikir banyak. Hindarkan sifat malas. Maksud malas ni apa? Dia ada package dia. Package rangsangan untuk kurang malas ni. Apa dia? Pertama, kurangkan tidur. Membutuh punya taruk sampai terlupa lah. Elok dia pakai apa semua kan. Dah siap pakai baju penyambat nak keluar. Maghrib dia terlupa. Dia ingat subuh. Kan taruk kan. Taruk orang ni kalau tidur. Kawan saya marin kat universiti marin, dia boleh tidur 2 hari. Sekarang dah doktor dah dia. Alhamdulillah dia sambung belajar lebih. Dia dulu tidur 2 hari lah. Paning ke malu. Tak pergi kelas hari pergi sekali tak pergi. Tidur 2 hari. Orang biasa bangun, pukul berapa dah? Dia lain. Dia bangun, hari apa dah? Lain soalan dah. Iya tuan-tuan. Bukan saya cakap bohong ni. Tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan gamai orang cakap ni Samsul Rahman membohong banyak cerita. Cerita wallahi saya cerita saya bawa ni cerita betul. Ya. Hidup dia tu. Saya boleh tunjuk lah kat Facebook tu siapa nama kawan tu. Tanyalah dia. Kedua, kurangkan makan. Bukan kata jangan makan, kurangkan. Kan? Kurangkan makan. Macam malamnya kan buah tak ada makan malam ni kan. Dia waktu tak ada makan, usah waktu lah. Aduh, saya tak tahu lah hari tu aku jangan-jangan mihun. Batu mihun malam tu. Saya dicakap memang makbul tahu. Tak ada makan memang tak ada apa kan. Kurangkan makan. Macam Nabi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kan? Tapi kita macam mana? Selagi belum kenyang jangan berhenti. Itu kita. Perjuangan belum selesai, kan? Kemudian kurangkan media sosial, kemudian kurangkan berhibur. Sebab ompek perkara ni, kurangkan tidur, kurangkan makan, kurangkan media sosial, kurangkan berhibur. Sebab kalau lebih dia jadi malas benda lain. Kan? Tidur sebab itu. Apa halangan nak bangun subuh awal tu cakap? Bukan berjoget dah. Bukan tengok TV dah. Tidur. Betul tak? Apa sebab? Tengah mimpi sadap, tengah soju, selimut dia tarik. Nampak tak? Poi gym hari-hari yang kek berkilo-kilo. Selimut tak berapa gram pun tak alih-alih. Ya, cerita. Kemudian adalah apabila ahli keluarga kita mampu berlembut bertoleransi di antara satu sama lain, mewujudkan rumah sunnah. Cakap elok-elok, cakap baik-baik. Contohlah, bayangkanlah tuan-tuan, tiba-tiba Rasulullah SAW datang rumah kita. Rasulullah tanya, Quran mana? Jap. Mana cari? Bagi pula, berabuk Quran. Contoh ni cerita betul lah kan. Kalau kita bayangkan Nabi datang rumah kita tiba-tiba. Dan begitu juga, sampai tak kita suruh segala CD-CD, DVD kita ke apa ke, semua barang-barang hiburan kita yang ada dalam rumah, sampai tak suruh kan. TV tengah on atau Netflix tak. Oh iyalah, kat Netflix tu dia tengok ceramah. Mana ada bohong. Kan? YouTube ialah adalah ceramah kan. Dan menyurukkan segala baju atau seluar yang tidak menutup aurat, sampai tak. Kadang-kadang kat rumah dah biasa dah kat rumah macam ni, apa pula kat rumah lah kita kena pakai elok-elok. Tiba-tiba orang datang dah standby. Itu sebablah kalau kat rumah, pakaian yang paling baik sekali kat rumah kan, tuan-tuan pakai yang jubah yang
Yang lengan pendek itu sikit rumah. Cinta. Dan saya bukan petikai tuan-tuan pakai, no, okey. Tuan-tuan datang buat salat, okey. Cuma orang Arab jubah lengan pendek ni dia bawa tidur. Ya, tapi boleh lah. Orang Malaysia ramai sebab cantik kan, dia bawa salat, boleh, tak salah pun. Cuma orang Arab kalau kita semayang ni jubah yang lengan panjang. Jubah lengan pendek ni memang dia bawa tidur. Tapi kalau imam kita panggil lah imam daripada sana datang, Imam Masih datang semayang kat sini. Dia pun tanya, kau ni nak semayang nak tidur? Dia lah tanya. Kita tak apa, kita dah biasa. Tapi mungkin kalau saya lah saya jawab, dia memang biasa tidur kat surau ni. Contoh ayat kan. Contoh ayat kan. Kan? Tapi tak ada masalah, pakailah, tak ada masalah. Maksud saya kata tu pakaian kalau kat rumah kita pakai. Jadi tak ada lah. Ada orang datang, cik baju pun nak cik baju kan. Tu kita melambak tidur kat ruang tamu tu. Kan? Itu antara orang kan. Dan pakaian-pakaian yang baik dan bercakap dengan baik, menegur dengan baik, panggil isteri pun dengan baik. Wahai isteriku, ni panggil sayang. Apa bondo itu? Kau nak bergaduh kenapa? Sayang, kau tahu tak betapa marahnya barang ini? Mak lembut tu marah. Kan? Contoh. Orang perempuan pun kadang cakap dia tahan dia cakap lembut maksud kasar. Aduh tuan-tuan, aduh. Abang pergi mana tadi bang? Abang pergi ni, pergi alam anda. Oh ya ke? Abang bawa kereta mana? Kereta tu alam abang. Oh iyalah. Abang jangan lupa tau kereta tu nama siapa? Umat lembut tuan-tuan, tapi maksud itu nak tetangga jantung lah. Tu contoh cerita kan. Umat langsung kita basuh kereta tu bagi dia ambil lah kunci bilik. Biarlah. Macam tu laki orang tuan-tuan. Nampak tak? Tapi itu baik kau cakap, baik kau menjawabnya, tak lembut tuan-tuan. Maksud pun tak kasar macam tu. Ya, lagi satu orang lelaki kalau dia kata on tak on, orang perempuan on, macam tu, faham? Faham tak? Orang lelaki bagi signal. Kan? Yang okey. Wait for me macam tu. Elok-elok lah. Kadang suami balik punya, aduh balik dari rimau ni. Apa bodoh cakap macam tu? Rimau kau panggil lagi kau. Macam mana anak tak nak hormat kat ayah kan? Rimau dah sampai. Komen barang kau tak rimau. Aduh, cuba ayah dah balik. Buka pintu. Sambut suami balik macam tu. Abang, macam tu kan. Abang duduk dulu saya bancuh air kopi Abang nak yang sejuk ke yang panas? Bagilah yang sejuk. Macam tu lah. Ataupun you want coffee, tea or me? Tak terdayu tuan-tuan. Putrajaya macam tu lah cakap kan. Baru batu. Lemah lembut tuan-tuan. Kemudian salah satu akhlak Rasulullah tak pernah merungut kalau masakan isteri baginda tak sedap. Itu dia. Kedua, kekurangan layanan dari isteri pun Nabi tak komplain. Dia tahu bini ponek, bini ni kan. Kalau nak balik nampak isteri tengah ponek basuh pinggan ya, dah pergi masuk dalam mandi. Tak apa. Bak abang sambung. Mak steady. Pengusi surau Al-Farami tu. Steady tak ada. Steady tu kan. Dia pengusi surau, dia basuh pinggan. Kan. Lepas tu dia cerita, bak abang tolong sidai kain. Tu dia. Iyo, tapi kalau orang Malaysia ni kadang perangai dia tak boleh, kau janganlah sidai kain. Kau kan lelaki tu. Apa pula? Buat lah. Orang kita dengar, kau tengok dah dibangang dengan kat bini tu kan, bak layak dah. Kau sidai kain, kau pakai helmet full face. Orang pun tak tahu kau siapa pula sidai kain pakai helmet ni kan. Tak, kita masyarakat kita memandang rendah pula. Kenapa? Boreh kita balik ustaz, lah belagak dengan boreh. Orang perempuan ada jawab memanglah betul ustaz beras dia beli, tapi apa orang perempuan jawab? Kita masak tak. Yang paling teruk sekali, memang boreh dia beli, duit pun saya bagi. La ilah Allah, parah tuan. Bini yang bagi duit tuan kan. Tak yalah belagak kan. Rajuk atau cemburu isteri baginda pun baginda tak marah. Kan isteri Nabi SAW bila tanya, ni dah sampai ke giliran Aisyah, dia hompeh pinggan dan pecah. Kenapa wahai ibuku? Nak dia tanya. Nabi senyum sambil kutip bilah pinggan yang pecah tu. Sesungguhnya ibu kamu cemburu. Nampak? Nabi macam tu tuan. Cuba kita bini orang tak pinggan tang, kau pahal kau tak perhati aku, kau cakapnya muka ni aku hompeh. Macam tu kan.
Tetak sini kan. Enggak. Itu. Tuan-tuan yang main, tuan-tuan nampak itu dia macam tu senior semak melabu tu tuan-tuan. Kan? Rajuk atau cemburu. Begitu juga kesusahan dalam rumah tangga. Kadang-kadang pagi bila Nabi duduk, Nabi nak sarapan, tak ada sarapan lagi ke Aisyah. Ya Rasulullah, maafkan aku belum sampai ke pasar lagi. Tak apalah, aku puasa pada hari ini. Nabi senyum, puasa tuan-tuan. Boleh tak kita tu? Tak baik sarapan ke? Tak ada bang, tak sampai. Bang pergilah balik, tak apalah. Abang puasa ni. Oh, memang tidak lah tengok muka-muka seorang memang tak lah. Tak ada lah. Termasuk yang bercakap ni tuan. Dia kata tak, perutnya bunyi dah. Dan itu sebabnya kalau kita pergi kenduri kenara, pergi makan jamuan, jangan komplain tuan. Kan? Pembono makan packing kan. Saya Shopee, yalah peduli lah, jangan ikut. Tak dah ada bungkus tu, mana ada harapan tu ada makanan. Saya bila nampak tu semangatlah sikit. Ada makan kan. Ya. Tak, jangan komplain, dah lapar. Beri. Kan komplain tak sedap apa bondo lah ini apa, tak makan ni. Nabi ni kalau Nabi tak suka, Nabi sisihkan saja. Nabi tak ada kata tak sedap apa bondo siapa masak. Tapi macam saya bukanlah kata komplain, saya akan bagi nasihat. Yang ni kan kalau dapat buat macam ni sedap, buat macam ni sedap. Saya beritahu lah. Saya gambar terutama sate, sate si lemak, jangan. Sebab saya dibesarkan dalam keluarga menego, mak saya menego. Daripada kecil saya tahu mak saya gede kau agak pak mah. Jadi saya kesian tengok menego ni. Orang nego dia nak menego. Bayanglah kuih apa? Kuih lopis tu. Kuih lopis. Yang kuah gula tu kan. Amak saya punya main. Baling ini malakap. Dia lembut itu kan. Macam tu sap makan. Ini alah. Ini baling ini dinding tangkap balik. Bayang tu. Asah koreh tu. Fikirlah tuan-tuan kan. Buat kita, sebab Nabi kata Allah paling suka hamba yang berbuat sesuatu diperbuat dalam keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Mana kena baik elok. Kan? Tu dia. Tak mungut. Kemudian bersihkan hati. Bersihkan hati, rajinkan kita diri kita baik kerja rumah, bersihkan tandas, kerana benda-benda yang kotor itu akan mampu membantu kita juga. Kadang-kadang kita lalai dalam kehidupan kita akan ingat. Kemudian sentiasa bersabar. Dalam rumah ni kena sabar. Jangan tangan copek sampai ke anak. Ingat tak? Betul lah, didiklah anak-anak kamu salat seawal umur 7 tahun. Masuk umur 10 tahun kalau tak salat, watan dia. Tapi dengan syarat 7 tahun dah suruh dia salat. Bukan kata 10 tahun baru nak suruh dia salat, kemudian dia tak salat, kita rotan dia. Dan rotan tu pun bukannya satu tindakan awal, tak. Itu penghujung kalau nak buat dah usaha dah. Tapi sebaiknya kalau tak rotan lagi baik. Macam anak-anak sekarang kalau rotan ingat lah. Dia lain tuan-tuan. Orang dulu lain, rotan memang jadi orang. Sekarang rotan dikumpulkan kawan di belasah mak ayah. Berlaku ini. Kan? Tuan-tuan ingat yang COVID ni datang sesaja tuan-tuan. Tak, Allah tak jadikan benda tu sia-sia, ada sebab. Banyak yang berlaku dalam Malaysia ni, poning-poning berlaku. Salah satu tanda memberikan urusan umum pada orang yang bangang tu. Urusan umum macam contoh, saya tak nak sebutlah jawatan ketua kampung lah contoh. Bagi pada orang yang tak pandai, orang tak campur orang yang tak buat kerja, macam mana tuan-tuan? Itu baru yang paling rendah. Paling tinggi saya tak sebut, ni paling rendah. Makna kata urusan umum. Contohnya, dia jadi ketua sesuatu organisasi, tapi dia tak ada kepakaran pun, tapi dilantik atas dasar ni. Itu tanda akhir zaman. Seorang ibu melahirkan tuannya, akhir zaman. Kan, mak jagalah anak saya, kan saya bagi duit 500 sebulan, tak cukup kau? Saya nak bayar tu, mak jagalah. Nampak ayat cakap dengan mak macam tu. Sebenarnya patut bagi mak ni 500, mak tolong jaga anak saya, tahu ni bukan tak boleh balas jasa mak jaga anak saya macam tu. Tak apalah mak tolong, jangan mak, tak apalah, ni anggaplah sedekah pada saya. Saya pun susah mak, kalau tak ada mak jaga anak saya ni susah. Macam tu Kan kita kata dah bayar, kan saya bagi duit cukup tu. Wah, cukup kau?
Macam saya nak minta mak saya jaga anak saya tanya, mak tolong jaga anak boleh tak mak? Apa nek jaga anak kau pula? Macam tu mak saya jawab, senang tuan-tuan. Mak tak nak dia jaga cucu dia, jagalah sendiri kita kan. Dan begitu juga tidak mengharapkan pujian makhluk dalam rumah. Kita ajar semua jangan mengharapkan pujian. Kalau cikgu puji anak, alhamdulillah, usaha lagi. Itu je cakap, bukannya tengoklah si delik lah mak, ya kan. Memang lah kau pandai, kau ikut abah kau, kan ikut emak kau lah. Maka duh lah rumah tu. Bukan mengharapkan pujian manusia, ya? Kekalkan mawaddah dalam rumah tangga. Jalan berpimpin tangan dengan pasangan, bercinta. Peluk pasangan, baring atas riba pasangan, dan orang perempuan dengan senang hati merelakan kepala suami kita berada di ribaan kita. Sebelum letak, anggarkan kilogram kepala suami kita. Kau tidak hilang poho kau, mak ai kobeh, langsung spray. Pandang pasangan dengan rasa cinta. Nampak Kemudian tunjukkan cinta dan penghargaan kepada keluarga kita. Macam Nabi sendiri kan, Rasulullah SAW tak pernah pukul, tak pernah rotan, tak pernah tengking, tak pernah tinggikan suara pada pasangan dan anak-anak. Kekerasan kan, dan kekasaran hanya akan mengeraskan hati. Baginda bijak menggunakan bahasa yang berhemah dalam menyelesaikan sebarang konflik dan masalah. Dia guna bahasa-bahasa kiasan. Itu dia kan. Macam Nabi lah nak tahu masakan isteri masin kan, kita semua dah dengar cerita tu. Dia panggil, ya Humairah, wahai pipi kemerah-merahan. Datang Aisyah, ingat tak masa mula-mula kita kahwin, kenapa Rasulullah kita makan bersuap? Ingat ya Rasulullah? Jadi kau suapkan aku dulu. Nabi dah tahu masakan tu masin, disuruh lagi suap dia tu. Akhlak Nabi ni, nampak? Dan bila suap, Nabi kunyah senyum macam biasa tu. Dia tak buat muka masin, tak ada. Dan akunya tu, bagi aku pula suapkan kamu. Bila dia suap ya, langsung dicapai pinggan tu berapa, ya Allah masin ni. Dia tahu tu mesej yang Rasulullah nak sampaikan. Tengok kita tuan-tuan, senior kau? Senior lah ya. Macam mana nak cakap kau ni? Mak ayat dah kan. Kau tahu tak darah tinggi aku berapa ni? Mak tahu baca darah tinggi tu. Jangan. Kemudian tidak berlaku kasar. Kemudian sentiasa berkebaikan. Menjadi suami yang rajin. Tu dia tak sebut isteri memang dah rajin lah. Kan Nabi kata, berlemah lembutlah terhadap isteri kamu, kerana sesungguhnya isteri kamu adalah pembantu dan teman yang setia. Kan? Pembantu dan teman yang setia, orang perempuan ni. Jadi suami yang rajin, tolong basuh pinggan. Kata duduk, isteri tengah lipat kain, kita picit makan. Banyak anginnya itulah tu bang. Abang kan penat cik kan, abang kebaikan dan picit. Kadang ada suami yang rajin tolong basuh pinggan, bukan suami yang dayus. Suami yang tolong jaga anak, bukan suami yang dayus. Suami yang tolong sidai baju pun bukan suami yang dayus. Tapi suami yang dayus ialah yang tidak mampu membenteng istrinya dari azab api neraka, tidak mampu memelihara aurat istrinya, tidak mampu membimbing istrinya ke jalan Allah. Ada seorang yang saya kenal tu, dia suruh bini dia buka tudung untuk minta kerja. Dia suruh bini buka tudung untuk minta kerja. Tuan, kesannya lepas minta kerja, lepas dah dapat, sampai hari ni bini tak ada bertudung. Itu tanya saya, macam mana aku dah nasihat apa semua, pening bola aku. Pak, dah sadap lah dia tak bertudung. Payah kan. Macam tu, pada banyak masalah ni, orang ngadu-ngadu ni. Ada seorang tu, lagi pula, suami dapat kerja, berhijrah, dapat kerja dekat negara lain lah. Jadi dah dapat rumah, dah dapat ni. Bini tak nak ikut. Apa kelas dia tak? Sebab tempat yang kau nak berhijrah tu, tempat tu kawasan luar bandar, kawasan kampung. Tapi suami dah ada kerja yang baik, dah ada rumah yang elok, bini tak nak ikut. Jangannya, tempat yang terbaik bagi seorang isteri adalah di sisi suami. Ya. Kemudian banyak akan sujud, kembali kepada Allah, ya. Bangun, ajak beribadah sama-sama. Kemudian suami perlu ada sifat ghirrah, iaitu cemburu. Cemburu bukan cemburu tak bertempek, cemburu demi untuk menjaga kehormatan isteri, menghindarkan isteri daripada maksiat. Contohnya isteri nak keluar dengan kawan-kawan, pastikan isteri tutup aurat dan jaga pergaulan dia. Bawa telakung nak, nanti jangan lupa semayang.
Ya bang, abang nak saya balik kau berapa ni? Tak apalah, kami tahulah abang kalau lambik pun beritahu. Jangan tak beritahu sudah. Cik rumah ni tahulah abang jaga anak-anak. Steady suami dulu. Kan? Rupa ni pasang orang 2-3 orang ikut bini. Gila betul kan? Itu tak percaya tuan-tuan. Yang kemudian banyakkan berdoa. Ya? Banyakkan berdoa. Banyakkan berdoa. Mudah-mudahan dengan doa itu juga dapat membantu kita membentuk keluarga sunnah. Ya? Doa apabila rumah tangga dilanda badai, buka surah At-Taubah ayat 128 hingga 129. Kalau rumah tangga dilanda badai, surah At-Taubah ayat 128 hingga 129. Siapa yang nak amalkan ayat tu. Doa supaya ahli keluarga sentiasa menjaga solat, tu semua tahulah surah Ibrahim ayat yang ke-40. Ada yang tanya balik, saya ulang baliklah. Doa apabila rumah tangga dilanda badai, surah At-Taubah ayat 128 hingga 129. Doa supaya ahli keluarga sentiasa jaga solat, surah Ibrahim ayat yang ke-40. Doa supaya Allah SWT memelihara kedua ibu bapa kita dan menjadikan anak-anak kita seorang yang taat, surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Jadi rumah tangga yang bahagia adalah salah satu daripada syurga dunia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, satu pesanan akhir yang boleh saya pesan dekat semua, kan? Sebagai penutup pada malam ini, ingat bahawa Rasulullah SAW ni contoh ikutan terbaik. Jangan didik anak dan keluarga kita untuk menjadi kaya, tapi didiklah anak dan keluarga kita untuk jadi bahagia, kerana satu hari nanti apabila mereka dewasa, mereka akan menilai sesuatu bukan dari harganya. Kemudian banyak sekali perbezaan antara manusia dan juga menjadi manusia. Kemudian ingat, makanlah makananmu itu sebagai ubat. Jika tidak, kamu akan makan ubat-ubat itu sebagai makanan. Oi, deep betul ayat tu. Hidup tu antara B and D. B to birth, D to death. Hidup dan mati. Tapi di tengah antara B dan D tu ada C, iaitu choice. Ada pilihan bagaimana cara kita nak menjalani kehidupan kita. Dan begitu juga tuan-tuan, kalau kita nak berjalan copek, jalanlah seseorang. Tapi kalau kita nak berjalan jauh, jalanlah bersama-sama. Dalam masyarakat, jalan bersama-sama. Dalam keluarga, pimpin tangan ahli keluarga kita, bergeraklah bersama-sama. Mudah-mudahan kita sama-sama berjaya di dunia dan di akhirat. Nabi pesan, tangan yang di atas lagi baik pada tangan yang di bawah. Makna yang bagi lagi baik daripada yang terima. Sedekah berbanyak. Nabi kata pandang, satu lagi atas bawah, Nabi kata pandanglah yang di bawah daripada melihat yang di atas. Kenapa? Dengan memandang di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Dan begitu juga Nabi kata, jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang bagi nikmat itu. Dan Nabi sebut manusia yang paling kaya adalah orang yang sentiasa merasa cukup dengan apa yang dia ada. Baiklah tuan-tuan dan muslimin, itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih di atas kesudian. Lama betul kuliah malam. Sekarang di atas kesudian mendengar kuliah kita pada malam ini. Sungguhnya baik itu datang dari Allah SWT. Mana yang kurang tu muncul kelemahan saya sebagai manusia biasa.